Nama saya Muhammad Firdaus Johor, daripada student UM, student 4, asal Alustar, Kedah. Okay. Kami datang ke sini untuk menyiapkan satu projek daripada subjek brand management, pengurusan brand. Jadi itu Husna. Nama saya Husna Mustafa, pelajar UM, dan kumpulan kami ditugaskan untuk menemuramahkan Malaysia ini untuk bagi tugasan assignment kami. Kita mulakan dengan soalan pertama, boleh saya soalan? Boleh. Okey, ini macam pengenalan lah. Latar belakang macam mana Encik Razak. Boleh Encik Razak kenalkan diri Encik Razak dengan latar belakang perniagaan calon syirik ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Razak bin Abdullah, berumur 56 tahun. Asalnya saya ni adalah bekas tentera laut lah. Khidmat selama 13 tahun. Kemudian berhenti awal. Kemudian saya menceburi berbagai bidang perniagaan lah. Ya, berbagai bidang perniagaan. Kemudian saya ni adalah mechanical contractor asalnya. Kemudian setelah itu pada tahun 2013 saya menceburi perniagaan shilling lah. Setelah saya memindahkan pejabat saya kepada petang ke dalam kampung ni, kampung saya di sini. Kemudian itulah semua nikah saya. Jadi Encik Razak ni pemilik utama lah shilling ni. Ya, saya. Start ini 2013 kan? Ya. Okey. Pencetus Encik Razak tahu tak? Boleh kami tahu siapa pencetus idea untuk tubuhkan shilling ni? Dan macam mana Encik Razak dapat ilham nak tubuhkan shilling Canggu ni? Okey. Sebenarnya idea, contohnya idea untuk tubuh shilling ni saya sendirilah. Bukan ada daripada mana-mana. Kerana memang minat saya pun. Dulu saya pernah, masa dulu saya pernah motel, saya pernah buat. Kemudian saya cuba, kemudian saya cuba buat shilling satu tempat dan tak menjadi. Kemudian saya buat di sini lah. Setelah saya beli tanah di sini dan saya buat. Sebab saya nampak potensi perniagaan ini makin berkembang lah. Perlahan-lahan makin berkembang. InsyaAllah. Encik Razak, maksudnya calon syirik ni kiranya macam yang ketiga ke macam mana? Yang ni sebenarnya yang kedua. Saya pernah buka motel dulu lah, tempat lain lah. Kemudian ini yang kedua. Daripada saya cuba lagi motel di tempat lain juga. Tapi inilah yang asalnya di sini lah, sebab saya buat sendiri di sini. Okey, Encik Razak. Kan Encik Razak dah pernah buat perniagaan pertama first. Jadi walaupun tak berapa berjaya, apa pun motivasi Encik Razak untuk teruskan perniagaan buat kali kedua dan namakan perniagaan ni Shilling Canggu? So motivasinya mungkin antara masyarakat kita lah, dia tak nampak bahawa pelancongan adalah bidang yang cukup luas. Pelancongan ni sebenarnya satu perniagaan yang cukup bagus. Jadi
Jadinya dia walaupun pada hari ini dia ada sedikit peningkatan, tapi masa ke depan lebih makin meningkat, insya-Allah tu. Maksudnya yang memotivasikan Cik Razak ni daripada untuk membantu. Yang memotivasikan saya ni diri saya sendiri. Diri saya sendiri. Sebab saya berada pada situasi yang kata, cabaran tentang perniagaan. Saya bukan pada main daripada keluarga yang senang ataupun tidak, macam tidak. Jadi motivasi sendiri untuk membangunkan diri dan keluarga serta masyarakat yang ada. Jadi bila kita ada di sini, bolehlah orang kampung kerja dengan kita. Itulah salah satu motivasi yang kita wujudkan untuk menjana ekonomi lah, kampung itu lah, yang mana boleh sama-sama mencari rezeki lah di sini sebahagian kan. Macam dalam masa yang sama, channel ni dia macam buka peluang pekerjaan. Ya, dia buka pekerjaan. Saya tak kira, ada yang kerja yang umur 66, yang tua-tua pun ada kerja dengan saya. Ada juga. Yang lama pun ada juga. Jadi kita sediakan peluang perniagaan. Bukan kita fikir untuk bisnes, katakan kita buat satu-satu benda, kemudian kita nak margin yang tinggi, kemudian kita nak pusingan modal yang cepat. Tidak. Perniagaan untuk pelancongan macam ni, dia adalah long term perniagaan, bukan untuk shortcut. Jadinya bila kita buat benda macam ni, dia sambil kita dari hari ke hari, kemudian kita dapat membantu lah masyarakat, orang kampung. Setelah kita dapat mengubah cara fikir, kita dapat mengubah cara fikir orang kampung. Ini sebab ini mungkin jadi contoh dari orang. Bagi saya tidak menjadi halangan. Kalau siapa nak buat pun tak ada masalah. Jadinya jadi pemangkin pada yang nak. Jadi macam untuk bagi dia orang macam motivasi juga untuk buat bisnes. Ya. Sebenarnya macam tu. Sebenarnya tujuannya juga macam tu. Motivasi pada orang yang ada di kampung, orang tua, ubah cara fikir pertama. Yang kedua dia dunia teknologi lah. Kalau kita nak maju, kita tak perlu pada di luar. Kalau kita ada di KL ataupun di OC ke mana, sebenarnya perniagaan kita boleh global kan. Di tempat kita sendiri pun boleh. Di tempat kita sendiri pun boleh. Apa guna kalau kita duduk di luar? Tiba-tiba kita balik ke kampung, kita tengok orang kampung lebih maju kadang-kadang kan. Jadi peluang tu ada di mana-mana saja di kampung, tak semestinya di bandar-bandar besar kan. Cuma kita satu saja kena ubah cara fikir kita kan? Cara fikir kita dengan teknologi yang ada orang kan ya. Okay. Cik, channel Calon ni cik ada logo kan? Logo ada. Jadi logo tu macam mana cik boleh terfikir nak cipta? Okey, logo ni semua, saya ni tentang dengan internet, dengan online system ni memang saya out sikit lah, barulah orang tua kan. Tetapi tentang cara fikir untuk hidup, insya-Allah dengan pengalaman yang banyak kan. Dengan saya pernah belayar lah mana-mana dulu gitu ya. Jadi pengalaman tu banyak. Jadi tentang logo, tentang ni semuanya anak-anak kita. Promosi online dapat anak-anak. Dia banyak buat Mira apa semua tu juga. Oh, Mira tu Mira anak saya lah. Anak saya ada semua kami tu design logo dia pun lah. Oh, dia orang design dia pun design sendiri. Jadinya tentang promosi
kebanyakan mereka lah. Semua saya pencetus idea untuk buat apa-apa tu je. Perniagaan ni kalau kita ada duit dan kita buat tanpa ada ilmu tentang online sistem ni, semua ni memang tak boleh pergi lah. Dia kena combine banyak perkara kan. Jadi idea nak buat, design nak buat, kita punya peluang kita nak buat. Tetapi lemah tentang online promosi, kita sebab pada golongan muda lah. Golongan tu dia tak boleh, dia tak nampak kan. Dia payah nak pergi, nak masuk Facebook atau Instagram apa-apa lah kan. Jadi combine kan muda dengan semua ni. Jadi Cik Sazak ni untuk perniagaan tradisional ni memang ada lah sosial media macam Ada, Instagram, ada, Facebook, ada, kan. kita tengok lah dia. Cik Razak selain benda sosial media, Cik Razak ada tak guna macam katalog atau flyer ke untuk promote? Flyer ada, Katalog pun ada. katalog pun ada, katalog dalam ni pun ada. Dengan Lepas tu sistem kan, booking hotel ke apa tu, ada. Zaman sekarang ni kalau tak buat benda-benda macam tu susah, susah lah. Sebab lah ni walk in orang dah kurang lah kan. Orang banyak online. Walk in ni dia regular. orang yang orang dah biasa. biasa. Dia walk in dia tahu lah. Kalau orang luar dia banyak online lah. Sampai ke ada foreigner pun ada juga lah. Ada juga. Okay. Maksudnya katalog dengan flyers tu letak dekat mana? Dekat tu kena tanya merah. Oh, yang akhirnya Ada. Cik Razak yang Ada. Siapa yang buat tu? Saya Lagi kita cuba dapatkan tengok kan. tengok dia. Dia ada. Okay. Dia ada flyer. Okay. Kan ni satu perniagaan kan. Cik Razak pernah terfikir atau ada buat tagline atau slogan untuk Cik Razak punya ni? Oh, tagline kan. Saya tu tagline saya tak buat tu. Tak buat tagline. Tak ada tagline. Slogan Saya tak ada. Slogan pun tak ada. Tak pernah terfikir lah nak buat. Sebenarnya saya ada slogan, tetapi yang untuk yang sini ni saya tak ada slogan. Saya rasa saya tak ada slogan. Macam kadang-kadang ada perniagaan yang Ya, saya ada dobi juga, tapi ada slogan juga, bersih dan suci lah, apalah semua kan. Tapi ni tak ada. Itu yang nak kita Dia nak tu tahu. bagus, tu idea bagus kan. Dan slogan macam Betul itu kebanyakan tempat penginapan pada lah segi slogan. ya betul. Relax kan apa. Tak betul. Boleh lah adik tolong. Ini kan. Pertama yang tu adik tu segi adik kan. Adik tolong yang tu mungkin nampak yang sesuai beritahu. Kemudian kalau dari segi promosi ke untuk ni kan tolong beritahu lah untuk ni kan. Tu ke jalan tak tolongkan macam tu lah kan. Okey. Macam okey. Cik Razak dah siap plan apa semua dah ada challenge. Jadi sebelum Cik Razak nak mula perniagaan ni, siapa sasaran pelanggan pertama yang Cik Razak rasa akan datang ke sini? Okey. Macam ni kan. Dia sebenarnya satu benda idea yang kita main. Kita tak nampak pun benda-benda ni semua. Kita tak nampak pun macam mana customer nak main. Macam mana fikir orang kampung lah kan. Macam mana fikir orang kampung buat tani siapa nak tidur kan. Kalau pada tahun 2013 2012 dulu contohnya kan, siapa nak main kan macam ni. Tapi kita baca kita fikir ke depan sikit. Masa teknologi dia makin laju. Pada masa tu sistem sudah ada tapi tak berkembang kan. Sistem sudah ada tapi tak berkembang. Tapi kita baca macam ni tadi. Yang kita baca pada 2013. Jadi orang tadi ni orang yang niaga. Kita kena fikir je. Kita main chess, kita yang nak menang, kita boleh baca 3-4 step ke depan. Kan? Kalau kita baca satu step,
maksudnya kita tak boleh pergi jauh. Orang berniaga, dia kena 3-4 step ke depan baru boleh masuk perniagaan tu. Kalau kita hanya satu step, buat hanya satu step, fail, akan gagal. Kalau kita baca 3-4 step, baru kita menang, kan? Semua juga dalam perniagaan. Perniagaan, kita kena baca jauh. Teknologi dah ada pada masa tu. Kita hanya ada apa itu masa tu. Saya ingat ada satu yang saya selalu dengar dulu, Agoda kan? Ada Agoda kan? Lain tak ada, Booking.com tak ada, apa nama, Traveloka lah, apa semua tak ada. Jadi kita nak masuk Agoda ni susah, kan? Susah, malah kena bayar. Tapi tak apa, kita kena sistem ni semua dari masa ke masa, daripada hari ke hari akan berubah, akan lebih mudah. Pada masa buat dulu memanglah nak dapat bayar gaji pun tak boleh, kan? 2013, 2014, 2015 ke apa semua, kita nak bayar gaji pun tapi tak apalah, kita ambil bayar kerja ni, bayar apa semua, kan? Tapi masa hari ke hari ni sistem ni akan lebih mudah, kan? Sekarang kalau macam hari ni kita kata kita buat sesuatu, malah jual nasi lemak pun kita boleh online dah, kan? Dulu jual nasi lemak jadi kat situ lah, betul tak? Tambah perniagaan yang macam ni, kan? Jadi banyak sumber-sumber yang boleh bantu kita. Jadi kita orang katanya, sebab masa ke masa, zaman ke zaman, kan? Macam tu juga pada hari ini. Kalau kita lambat bergerak untuk buat benda-benda yang macam ni, satu masa kita tak mampu nak masuk lah, kan? Kita biar mula dulu, kan? Mula dulu, lepas kita lama kita kumpul, kita buat sikit, improve sikit lah. Sistem yang macam tu lah, kan? Macam tu lah dia. Jadi cik punya macam sasaran utama tu pelancong yang tempoh online guna apps tu lah. Sasaran dia macam ni. Sini kan, sini ni yang selalu datang sini. Kalau selalu datang ni dah berbagai tugas lah, kan? Ada yang melawat anak, ada yang tengok orang tua, ada yang bercuti, ada tu dah memang dah keadaan dah. Pada mula tu kita tak harap pun macam tu, macam tu tadi. Kita harap ada, terus dia akan dapat orang balik nak cari apa semua, ramai lah. Tetapi bila masa macam saya cakap tadi, masa ke masa tadi, dia berubah dah, kan? Teknologi berubah, zaman pun berubah semua, kan? Akan lebih mudah, kan? Ni kan? Ke depan lagi lebih mudah. Ini juga untuk adik juga saya cakap ni sebenarnya. Mungkin tak ada ajak dalam buku, kan? Ajak saya tak belajar dalam buku, saya belajar di industri. Pengalaman, kan? Saya belajar di industri, saya tak belajar di buku. Jadi di situasi itu lain lah. Ke depan dia macam tu juga. Ke depan dia akan jadi macam mana tau? Ke depan orang tak mau berniaga, orang hanya nak bekerja. Betul. Kan? Dia kata zaman sekarang, kan, aku bagi hang gaji 5,000, 10,000, dah bagi 5,000 semua, aku nak modal, nak usaha. Ke depan dia akan jadi macam tu lah. Jadi benda yang macam ni, peluang yang macam ni, kita sediakan awal, kita buat. Kalau kita ada modal, contohlah kita ada modal buat pelan, kita boleh dirikan. Kita nak tahu dirikan satu-satu perniagaan ni, kita lihat. Pertama, kita kena cerita lagi lah, walaupun tak masuk dalam tajuk, kan? Mungkin tak ada ni. Kita hanya perlu tahu 20% apa yang kita nak buat ni. Ini saja untuk diri lah, kan? Kita hanya perlu tahu 20% satu benda yang kita nak buat. Contohnya, Pakcik pun bukan daripada perhotelan ke, ataupun ada pusat tourism ke, apa tak ada. Cuma Pakcik ni suka berjalan. Dulu pun banyak bayar Afrika, South Africa, atau lah dulu. Jadinya kita hanya perlu tahu 20% satu benda yang kita nak buat. Perniagaan yang kita nak buat, kita tak perlu tunggu sampai 100%. 100% akan datang semasa kita buat. 20% starting tu sudah cukup. Pertama. Kedua dia, perniagaan macam mana kita nak tahu bertahan lama. Kita nak tahu bertahan ini berdasarkan pengalaman. Kita nak tahu perniagaan ini boleh bertahan ataupun tak boleh bertahan, kan? Macam mana kita nak tahu?
kita lihat pada tahun perniagaan kita. Kalau perniagaan kita buka, dia boleh bertahan 2 tahun. Dia agak boleh bertahan. Kalau dia tak boleh pergi 2 tahun, dia tak boleh mencecah 2 tahun, walaupun dalam tahun pertama dia buka, dia boleh naik, kita tak boleh kata dia akan maju pada masa ni. Dia tak melepasi 2 tahun setengah lagi. Tetapi jika perniagaan itu melebihi 5 tahun, kan? Kalau melebihi 5 tahun perniagaan tu, dia mungkin boleh harungi perniagaan tu sepanjang hayat dia. Sebab dalam 5 tahun dia pengalaman banyak. Kita lah kan, kita struggle lah ni. Kita struggle masa COVID. Tapi struggle kita masa COVID ini nak melihatkan syarikat mana boleh naik kan tak boleh naik, boleh pergi jauh kan tak boleh pergi jauh. Ini kayu pengukur dia masa COVID ni lah, kan? Masa 5 tahun kita buat tu, kalau orang yang setahun buat pun kena COVID, itu masalah mana tu. Jadi cik walaupun kena COVID masih berjalan lagi. Masih berjalan. Masih kita sampai sekarang. Masih berjalan. Walaupun ada orang kata ada kekurangan ke apa, tetapi kita masih boleh struggle lagi. Ada masa tak boleh buka, kita ikut. Kerajaan kata tak boleh buka, kita tak buka. Kalau kerajaan kata boleh buka, kita kena buka. Sebab apa? Sebab kita pelisih tang mana? Kita pelisih tang overhead cost. Kan? Kalau overhead kita tinggi, macam mana kita nak struggle? Kan? Kalau overhead tinggi kan, kalau sebulan sampai 20-30 ribu, kena setahun tutup perniagaan. Betul tak? Betul. Itu yang saya cakap tadi. Dia 5 tahun bila kita buat, yang kuasa 5 tahun, kalau kita boleh bertahan 5 tahun tu bukan, insya-Allah dia boleh bertahan sampai 2 tahun. Kan? Kalau kata member sudah buat setahun, berjaya hebat, tak boleh cakap 2 tahun setengah itu kayu pengukur. Tengok 2 tahun setengah pula, 2 tahun setengah pergi ke 5 tahun pula. Kalau belum pasti 5 tahun tu insya-Allah lah. Kan? Itulah. Itulah tajuk tu. Bagi motivasi kampung lah. Jadi kalau macam yang saya datang sini tu adalah keluarga pelajar menteri Ya. pelancong asing ada juga kan. Ada pelancong asing. Ada tu saya cakap tadi, berbagai lah, berbagai. Boleh kata orang yang ada tujuan di sini, kita pun tak tanya, tapi kita tahu lah. Kita berbagai dia punya tugasan apa. Pelanggan tu yang ramai datang dia orang walk in ataupun Online. 90% online lah. Oh, 90%. Orang kampung ada juga yang Orang kampung cuti kat sini. Orang kampung dekat tak ada lah. Cuma bila dia macam ada urusan kenduri ke apa, beli ke KL apa semua kan. Dia duduk sini lah. Dia ambil booking banyak bilik lah, apalah, ada kenduri lah apa semua kan. Dan orang kampung kan, kita baca kan, orang KL kan, orang mana-mana kan, dia balik main kampung ni tak duduk rumah orang tua dia. Dia duduk sehari tu kan. Mungkin tak selesa dengan campur adik-beradik ni ke apa-apa. Kemudian dia tak biasa, tak ada ikon ke apa-apa kan. Dia nak privacy kan. Orang lain dia nak privacy, dia nak jalan kan. Dia nak privacy, dia nak duduk relax. Jadi kita sediakan tempat tu. Jadi dia macam ni balik. Macam saya cakap tadi, kita tolong orang bukan kata dari segi tolong pekerjaan, tetapi kita juga bantu pada orang luar yang nak balik main. Bagi solusi dia. Dan kita letak pada harga yang tak tinggi lah kan, berpadutan lah. Jadi solusi dia nak balik tengok orang tua dia. Kan orang kita, saya dah nampak benda ni semua. Jadi dia satu hari macam lah macam adik lah, balik kampung nak atuk kan, mana-mana kan. Boleh lah satu hari. Kalau ramai kan, adik-adik mereka adik mak mengatakan ada lah, itulah itu ni semua ada kan. Adik sudah tak selesa lah kan, sebab dia bukan macam dulu dah kan. Adik nak privacy kan. Duduk lah adik, kau tak ada macam nanti ada tengah hari nanti kita pergi makan. Betul. Orang sekarang kan, kadang orang luar pun dia datang ke sini, datang kampung dia pun nak macam bercuti. Dia bercuti. Dia begini tu saya cakap, dia macam lah bercuti lah ni, tak semestinya kita kena ada ni
ya, terjun ke laut kan tak semestinya macam tu. Tapi sini nak lihat banyak juga tempat. Dia ada ada hiking, ada hiking apa semua boleh macam-macam kan. Sini banyak tempat untuk buat aktiviti. Okey. Selalunya kalau lepas mai sini tempoh berapa lama lah lepas stay? Ikut pada ada punya tugasan kan ni. Ha. Dia tak tentu, ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu ada. Paling lama. Ada yang datang duduk main buat tesis pun ada. Ada yang buat online punya ni pun ada. Saja duduk lah. Dia pun nak privacy, dia pun nak buat kerja kan. Dia paling lama 2 minggu lah. Kan ada juga yang macam duduk Ada. online. Bulan-bulan tu tak ada. Tapi banyak beli agak dah paling lama 2 minggu. Ada 2 minggu pun ada. Tenaga Dia nak privacy lah dengan dia kan. Dia nak ada relax ke, ada buat kerja ke, ada nak lari daripada apa kesibukan kan. Macam kan stres ke apa kan tahu, kita tak tahu yang aktiviti ni tu ya. Betul. Kadang-kadang dia nak cari privacy dia sini lah. Cari tempat yang selesa. Lepas tu kita siapkan tempat yang selesa. Ada orang macam ni, ada yang orang suka buat tempat yang dia punya macam life dia macam macam rumah tak ada aircon, kemudian siap tu. Ada orang tak suka, orang zaman law ni, orang masalah ni. Kan? Ada yang suka, ada yang tak suka. Tetapi kalau kata kita siapkan bilik tu cantik, kemudian kita buat aircon, kebanyakan orang suka lah. Betul ya dia kan? Ada air mandi senang, parking senang kan? Kan awak nak nampak ada bilik air semua. Bilik air kita sediakan benda macam tu, kemas design. Dia nak asal suasana kampung, tetapi dia berada pada bilik yang macam di rumah dia. Selesa. Kan? Dia nak di kampung, suasana kampung, dia pergi lah. Dia tengok lah benda apa lah kan. Adik kau apa ni? Saya kos marketing. Marketing. Tolong promote sama. Boleh. Di antara kita kami punya main job lah. Kalau luar memang kami akan memang marketing, kami belajar ni cara untuk tarik perhatian customer kan, untuk beli sesuatu produk atau servis atau guna sesuatu servis itu. Jadi belajar yang tu lah. Tepuk saya nak tengok saya punya marketing untuk tempat, tengok naik ke tak naik. Jadi sini memang menawarkan servis penginapan lah. Tak ada macam servis lain. Servis lain ada. Dulu ada plan nak buat, tapi saya rasa jadi sibuk, saya tak buat lah. Macam package, kemuri, perkahwinan apa kan. Tapi tak lah, semua hanya buat untuk penginapan lah. Memang fokus penginapan juga. Memang lokasi sini, kalau lokasi ni alamat ni dia panggil apa? Candun saja atau Kampan? Kampung Lembah Palas. Kampung Lembah Palas. Maksudnya apa macam sebab kenapa Cik Razak pilih Changlun sebagai lokasi untuk buka chalet? Dia bukan sebab ni. Dia saya sini. Kampung. Saya sebab kampung ni. memang asal. Mak ayah saya di sini, tapi Mina lah. Asal sini lah. Tapi tanah ni saya beli lah. Jadi Changlun ni kita tahu lah, Changlun ni kan dia kan yang last kan dengan border kan. Betul. Changlun ni mungkin hari mungkin naik. Mungkin ni macam saya datang sini kampung dia taklah naik sangat, adalah bandar. Tapi sekarang tengok sekarang pergi bandar. Lain dah kan. Changlun. Ada Sima. Changlun lain. Kalau Changlun yang lain kan. Dia dah semakin naik lah. Dia buka buku sekarang dah. Tapi kita tu bukan kita nak ajak masyarakat tu, dia kena ubah cara fikir. Dia tak boleh fikir macam dulu dah. Betul ni kan. Dia kena, walaupun kita tua ke apa kan, cara fikir kita ubah. Cik Razak dah lama buka kat sini. Cik Razak ada tak pesaing-pesaing
yang macam ada orang buat kau mesti kat sini. Oh. Pesaing. Bagi saya macam ni dia. Saya tak anggap dia tu pesaing saya pun. Tapi ada lah. Ada tetap ada perniagaan. Perniagaan. Cuma pesaing kita ada dari kita sendiri lah bagi saya. Betul tak? Ya. Jadi pendapat saya macam tu. Jadi kalau kawan tu nak buka, kira mana buka? Kira orang tu. Kan? Kira mana buka? Jadinya kita ni saingan tu ada dari sendiri lah. Bukan kita tak berani je kan? Betul. Benda ni macam ni kita terima lah kan. Maksudnya kalau kawan tu buka dia bersedia untuk hadapi lah kan. Macam mana situasi dia pun kan. Jadi kita hadapi je lah. Maksudnya kita ada lah macam orang lain buka pun tak ada banyak, macam tu pun banyak kan. Dia ikut pada berani lah dia kan. Saya pun banyak pernah gagal. Saya buat di calon tu pun hotel pun saya gagal kan. Jadinya macam yang sini boleh lah. Itu yang cakap tadi pasal kita tu kalau nak masuk kira memang buat. Tapi tengok overhead lah. Nanti overhead tu nanti overhead tu tinggi besar lah. Ada dia. Sekarang ni kalau siapa nak buat lah. Tapi saya overhead rendah, tak tinggi sangat. Kan? Itu kelebihan. Tu benda. Tu sebab itu strategi tu sebab kita fikir anda. Kita buat benda macam ni. Kalau kita meletakkan satu overhead tinggi pada untuk dia punya tu lah. Kan? Kalau kita tak tinggi macam mana pun kan, tak ada orang tak apa kan. Itu masalah tak ada orang juga kan. Tu kita overhead kita sampai 20-30 tu. Saya cakap cabaran tu persaingan tu diri sendiri lah. Mampu tak mampu kan. Berani tak berani masuk dalam perniagaan tu. Bukan maksudnya kita ada duit banyak, tak ada. Kita pun tak ada duit banyak pun. Tapi yang cakap macam mana kita nak susun benda tu, nak ikut bagi overhead tu tak tinggi kan. Kalau overhead tinggi dia akan cabaran banyak. Teman-teman jalan teman-teman jalan ataupun rancangan yang banyak. Banyak yang tak lebih yang Masa sekarang COVID. tambah COVID macam ni kan. Tapi kalau COVID saya cakap tadi, kalau siapa boleh melepasi COVID ni hebat. Boleh lah, bukan kata dia hebat, dia struggle tu dia boleh kan. Dia maintain bisnes dia kan. Ini kali pengokok dia kata 5 tahun tadi kan. Dia berlaku macam ni. Ataupun dia berlaku kalau dia tak ada macam ni, macam kita punya ekonomi pun sama juga. 10 tahun dia akan berlaku juga macam kan. 10 tahun dalam 5 tahun buat apa akan berlaku macam kejatuhan ekonomi dunia lah, apa lah semua kan berlaku. Kita akan rasa agak akan bagi efek kita. Akan efek kita tak. Kamu tak ada kerja, kilang dah tak ada kerja, kerja tak ada, dia pun tak ada macam cuti. Efek pada kita tak. Tu kata 5 tahun kata tadi dia akan jumpa. Tak jumpa COVID, dia jumpa benda lain pula. Cabaran lain. Cabaran lain pula. Jadi kita lah macam mana kita nak hadapi tu. Jadi kita nak play safe lah. Play safe kan? Play safe mesti kakak awak ni. Mostly pasal overhead. Kalau kita tinggi sangat, macam mana? Kena ni. Macam nak kawal balik. Macam mana nak kawal balik? Okay, macam sepanjang Cik Razak kan buat perniagaan ni, Cik Razak ada tak macam masalah susah nak dapat customer sebelum COVID? Ada. Sebelum COVID kalau dulu lagi ada lah permulaan muka memang ada lah kan. Nak dapat biar gaji pun tak pas kan. Ada cabaran tu mesti ada. Banyaklah cabaran kan. Banyak. Ada contoh Banyak. Simple dia. Masa permulaan buka orang tak kenal kan. Tak kenal. Duduk kampung, kau nak bagi dok kan. Betul. Untuk banyak cabaran macam tu lah. Kalau masuk COVID ni kita tak ada satu tarikan terjun kau kan, ada pantai kau kan. Dia tak ada.
Kita cuma hanya fikir kita ini mungkin orang tu dia tak boleh duduk di rumah, dia stres, dia nak main duduk luar ke apa kan, atau balik tengok orang tua dia ke, atau main tengok hantar anak dia ke apa-apa kan. Kita sebab tu tapi orang luar ni kan, dia orang sekarang saya tengok lah, dia tak suka tidur dalam pekan sangat lah. Dia suka main dalam kan. Kan macam kita kedai-kedai makan pun orang makan lah, orang tengok kat luar kat mana best makan, kat luar dalam kampung orang sanggup ni. Kan tambah luar ni kan, tambah yang viral. Viral macam tu kan. Kamu tak berubah. Masa mula-mula channel ni dibuka kan, apa platform yang Cik Razak gunakan maksudnya untuk promosikan? Masa mula buka, tak ada. Cuma saya platform macam untuk buka flyers, kemudian signboard, macam tu lah untuk promote lah. Tu je. Kalau dari segi online pada masa tu tak ada lagi. Belum lah. Masa tu masa bila anak-anak dia dah habis kerja apa-apa, dia pun cakap okey, try tu. Tu je. Sejak masuk dalam online tu lah. Ini yang first guna apps apa macam Agoda ke? Kita Booking.com, tu semua ada lah. ada. Macam sekarang, macam Cik Razak dah tahu kan, sekarang musim Covid. Jadi dia memberi kesan. Dan Cik Razak rasa banyak tak kesan yang dibagi tu dengan Cik Razak? Banyak. Covid kan? Covid banyak. Covid dia kesan banyak. Dia dah sejauh mana kesan dia dah bagi kat Cik Razak? Macam dulu mungkin untung tinggi kan, sekarang memang banyak lah. Memang cakap yalah, kita tak buka, ada masa yang kita tak buka, tak boleh dibuka kan. Memang banyak lah. Tapi kita still boleh hidup lagi lah kan. Memang banyak kesan lah. Jadi kalau mungkin pun orang cancel, orang tak boleh main lah apa semua kan. Bila sebab tak ada rentas lagi ni. Tak ada rentas kan, keadaan tak bagi kan. Kita pun tak boleh buka, kita kena ikut dia punya kan. Kalau tak buka dia jangan buka. Itu kira macam masalah Masalah kita nak hadapi lah yang berlaku kan. Lawan kan, semua orang hadapi dengan itu. Macam orang cancel last minute semua. Biasa lah tu. Lalu tambah Covid ni kan. Jadi berapa tahun lagi? Saya Ustaz. Ustaz. Saya macam Cik Razak tentera laut lah. Dah sarah lah. Tak lama lah. Dia orang sebelum sarah tu Cik Razak pangkat apa? Last. Chief Security Officer. Chief. Saya kira Melayu dah pun tak ingat. Bentara kanan. Chief Officer. Pangkat besar je lah. Sebab saya dekat UM 4 lapis, tapi darat. Darat. Jadi lebih guna bahasa Melayu. Kalau Navy dia staff sergeant lah. Darat. Dulu lah kan. Monti awal, Monti 13. Monti 13 tu cerita lah kan. Ini cerita Monti 13. Jadi saya kata kesusahan tu dia hidupnya dia proses ni. Ada yang nak faham bahawa hidup ni dia proses untuk kita macam mana kita nak ajak kita kan. Bukan kata kita main ni dilahirkan sebagai seorang anak datuk kan, buat kita tinggal sejuta kat kita. Itu cerita dia tak banyak kan. Kalau kita jadi susah, kita struggle untuk hidup,
kita berhenti, kita tak nak kerja, struggle untuk hidup, kereta pun waitu tinggal sebelah, hujan tak boleh mati lah kereta apa semua. Ini yang ajak kita semua kan. Ini yang kita belajar daripada street tadi tu kan. Pengalaman yang kita alami dulu, kesusahan yang buat kita nak play safe dalam hidup ni. Kita buat sesuatu kita nak play safe masa mana, masa tua kita nanti kan, masa kita ada anak-anak atau macam mana kan. Kita kena rekod perniagaan yang boleh menyelamatkan kita pada masa akan datang kan? Masa pada kahwin, lepas kahwin ataupun dah tua apa kan. Kena rekod lah untuk senang macam pengalaman kan. Pengalaman banyak dia. Tapi dia semua proses yang kita kena ambil lah. Macam ni lah kan, banyak negatif. Kemudian tak tahu, tadi tak payah nampak lagi. Yang kena 10 tahun dia nak buat apa lagi. Pada umur 40 hari macam mana. Adik kena jumpa. Ni nasihat saya lah, nasihat cik kan. Apa kena fikir macam ni. Ni nasihat dan nasihat berapa lah. Sebelum memfahami ini, katakan umur lebih dah umur 20 lah 20 macam tu kan. Okey, adik kena fikir 20, 23 macam ni nak perjalanan. Aku nak pergi jauh ke depan. Jadi perjalanan ni kita tak harus diri pada umur kita 30, betul tak? Belum. Jadi kita nak harus ni ke umur kita 30, umur kita 35, umur kita 40 dan umur kita 45 dan ke 50. Kita kena jumpa orang yang atas dari kita lagi. Jadi nak selamat arah mana? Dulu macam mana? Cuba tanya kawan-kawan yang berjaya, contoh dia. Panduan kita. Jangan tanya tak berjaya. Hari ni kita nampak dia ni seorang yang okey lah, boleh hebat lah. Dia kata-katakan dia kita nak jadikan dia sebagai panduan kita. Okey, mula ni perniagaan ni bila contoh dia. Hari ni kita nampak dia berjaya kan. Okey, pada umur 30 hang buat apa? Pada umur 35 hang buat apa? Perjalanan tu kita tak ada pilih lagi. Pada umur 40 hang buat apa? Kita ikut step dia. Maksudnya okey dia mula macam ni, kita ikut step dia. Kita cuba ikut kan, apa macam ada kan. Kalau pun bidang tak sebenarnya sama, bidang tu berbagai ni kan. Step tu kita ikut supaya satu masa kita selamat. Kita taklah dulu hantar sat sana kita kerja, sat kita kerja sini. Ini apa tak ada kan. Tiga satu tengok. Tapi ni proses lah kan. Okay, macam tadi Cik Razak ada cerita kan, yang Cik Razak nampak macam sekarang ni banyak peluang kawasan ni, macam nampak peluang yang bidang pelancongan ni akan lebih maju kat kawasan ni. Jadi macam mana Cik Razak nampak macam rasa kawasan ni akan lebih maju? Okey, itu yang saya cakap tadi. Kita berniaga ni dia kan. Kita macam orang main chess kan. Betul. Adik kalau boleh pick satu step, adik kan kalah lah dengan orang depan tu. Kalau adik pick 3 step, adik akan menang. Kalau adik pick lagi ke 10 step, adik akan lebih jadi seorang yang hebat lagi. Hari ni kita duduk macam ni. Dan teknologi ni sekarang ni dia makin maju. Kita gunalah kesempatan teknologi kita ni. Macam saya cakap hari ni perniagaan ni bukan perlu sewa kat kedai besar-besar dengan makan yang orbit tinggi tu 2-3 ribu kita tak sewa lah. Online tu dah. Adik buat perniagaan di dalam rumah, buat perniagaan di tepi bendang, buat perniagaan di dalam hutan, pasti ada orang yang nak. Kan? Pasti ada orang yang nak. Orang kan nak ada di Pekan, nak pergi ada di sewa kedai beribu-ribu, nak ada overhead bayar tinggi. Lagi bagus lah kalau perniagaan boleh buat. Dah boleh jimat dah ke overhead cost kita boleh jimat dah. Kan? Dah boleh jimat dah. Orang tak perlu dah duduk dalam Pekan. Tak perlu. Duduk dalam hutan pun boleh, dalam kampung pun boleh, di rumah ayah kita, lemak kita pun boleh. Asalkan kita ni cara dia saudara betul cara fikir kita kan. Ada satu
Ada satu budak Langkawi ni cerita aku ini. Satu budak Langkawi ni macam pelancongan kan. Dia tak ada kerja. Ini cerita aku ni kan. Dia jawab tak masuk dia kan. Ni dia tak ada kerja. Tiba-tiba dia tengok pokok getah yang lama pun tak motong dah kan. Tak motong lah pokok getah ni. Pokok getah tua lah. Dia ambil tu. Dia cakap kat tuan pokok getah ni, saya nak ambil. Saya nak pajak lah. Okey. Tak apa lah. Ini pasal pelancongan dia cakap kan. Orang tu pergi. Bila pergi, tu dia buat apa? Dia buat pakej menoreh getah. Macam getah. Oh. Pada siapa? Pada foreigner. Pak Arab. Oh, yang nak macam cari pengalaman tadi dia tu. Oh. Pak Arab naik motor kan. Naik motor keluar susu getah. Pak Arab tu, Masya Allah, Tabarakallah, susu getah. Susu dia keluar dari pokok. Tapi kita ni, bagi kita ni, kita tak nampak benda tu. Biasa. Tapi orang luar Sebab dia orang kan? tak ada kat negara dia orang. Buat. Dia cari peluang. Dia cari peluang tu cukup banyak. Kita kadang kita tak nampak yang special. Yang special tu cukup banyak. Kita rasa atlet kita tak best lah. Kan? Lot semua best kan. Padahal kita banyak lagi yang best. Betul ya? Apa buat marketing lah lagi. Dia cakap tu. Dekor macam Kena fikir peluang. dulu kan kalau buat marketing, dan saya tu kawan, dia sanggup hantar anak dia pergi China, belajar di China, belajar bahasa China, belajar China punya, belajar di sana, dengan bahasa China, dengan ambil barang China apa semua kan. Dulu sampai ke tahap macam tu tau. Tapi sekarang tu dekat diri ni pun sekarang dah boleh dah. Online tak? Online semua dah. Barang semua overseas pun dia kat sini. Si apa semua boleh order, boleh buat kan. Yang penting Idea lah macam idea. macam mana nak tarik pelanggan tu kan. di bawah. Tak apa kita buat marketing, belajar marketing sendiri. Yang marketing marketing. Pasal marketing. Yang macam kami nak tahu macam senarai harga tu, Cik Razak boleh tolong sikit tak? Kenapa Cik Razak harga? Tak harga macam tu. Kan Cik Razak kata Cik Razak letak harga yang berpatutan lah. Kenapa Cik Razak letak yang berpatutan, tak mahal ke apa? Dan kita talk macam tu kita beli bilik kita ni, kita buat kalau macam kita buat katakan satu family dia boleh duduk lah satu bilik ya. Contoh anak-anak dia boleh dia nak place, dia nak save ramai, tak mahu bagi kos tinggi kan, dia boleh duduk dalam satu bilik 4 orang kan. Jadi kalau dia sewa macam tempat-tempat tu kalau 4 orang ayo lah mahal dia lagi kan. Kita letak nombor sikit lah. Jadi dia boleh duduk dalam satu bilik ya. Dia pun nak juga kan dengan anak dia. Selama ni dia dengan anak dia bilik sana bilik sini asing semua kan. Kali ni lah nak duduk sekali dengan mak ayah kan. Duduk 1 malam, duduk 2 malam macam tu. Ada yang bilik untuk 2 orang, ada yang bilik untuk 3 orang, ada yang bilik untuk 4 orang. Kita sedia macam tu kan. Mana dia tak payah nak sewa banyak bilik dah. Contoh kan, dia sewa satu bilik, satu family boleh masuk lah. Strategi kita tu lah. Maksudnya kita harga tu based on Jenis bilik. Tengok orang dia nak berapa orang kan. Dia nak 2 orang ataupun juga 3. Ikut dia lah. Kalau dia kata 4 orang boleh masuk, okey boleh masuk. Ada extra bed boleh bagi. Maksudnya satu family dia duduk, kita bagi je lah. Oh, macam kalau contoh bilik tu cuma untuk 4 orang, tapi family family dia nak duduk. extra bed sikit lah. Tak apa, satu tu boleh bagi lah. Jadi bantu mereka juga kan. Dia sewa tempat-tempat tu kadang-kadang sampai 250, 300 ke apa kan. Nak ambil duit tak payah. Kalau ada duit tu tak apa.
Tak semestinya orang ada kan. Main tengok anak-anak daripada JB lah mana-mana semua. Susah kan nak main kan. Bilik lah senang. Senang dulu segi. Itu yang cakap kita membantu dari segi macam tu. Cakap orang hak jajah tu pun bukan semua ada duit ni. Kan? Main tengok anak, main jalan anak. Kan? Ada yang sakit kan. Jadi kita letak yang sesuai dengan mereka ni. Harga yang macam ni boleh. Memang macam tu lah. Kita bagi rate harga orang macam tu. Dia pilih. Kalau dia tu seorang yang kaya nak ambil sebeli sembarang itu pula kat dia orang kan. Kalau nak duduk satu family menduduk pun boleh. Tak payah nak sewa sampai nak beli kan contoh. Jadi pada depa juga. Bukan kata kita buat kita macam tak boleh. Kalau setengah tempat tak boleh. Ni kena ambil banyak bilik. Lepas tu yang daripada segi promosi semua, kiranya anak-anak Cik Razak depa. Jadi nak kalau nak kena tengok tanya bapak. Tengok tanya sikit bukan nak saya tahu ni. Jadi Cik Razak ada tak macam senarai harga setiap bilik? Nanti baik je. Macam Lepas tu macam promosi, Cik Razak selalu buat promosi harga macam mana? Tanya dia. ini semua Jangan dia. lepon. Jangan lepon ni bang. Rasanya Betul ya? tak banyak pun dah dapat ayak lah. Betul je. Terima kasih. Okey. Nanti kalau ada apa-apa lagi yang kami nak tahu, Tanya Mira. nanti kami kontak. Ya. Okay.